Salam sejahtera semua. Pada hari ini, cikgu akan membuat perbincangan tentang jawapan kuis tata bahasa yang telah pun saya kongsikan kepada murid-murid sekalian, termasuk juga kepada rakan-rakan guru sekalian dan juga pengguna bahasa Melayu secara umumnya, supaya kita dapat sama-sama belajar cara ejaan yang betul, tata bahasa yang betul dalam penggunaan bahasa kita sehari-hari. Jadi jawapan perbincangan kita sebenarnya memang berdasarkan kuis tata bahasa yang telah dikongsikan beberapa hari yang lalu lah, ya. Dan kalau kita perhatikan, jawapan ataupun respons yang saya terima daripada Google Form ya beberapa hari yang lalu itu, ya, saya cuba kongsikan yang ini, ya. Kita cuba lihat bersama-sama. Cuba kita tengok bersama-sama. Okay. Ini merupakan soalan. Ya, soalannya telah pun soalannya di sini. Ya, soalannya di sini. Pilih ejaan yang tepat, stesen jana kuasa, Ultra Ungu, Sandwich, Bahulu. Okay. Cari kesalahan ejaan, pilih ejaan yang betul, ejaan yang salah, itu semua. Okay. Semuanya ada 20 soalan. Ya. Semuanya ada 20 soalan. Saya yakin semua telah pun mencubanya, okay, dengan sedaya upaya. Walau bagaimanapun, agak duka cita dimaklumkan bahawa berdasarkan respons yang saya terima secara purata, daripada 20 markah kebanyakannya hanya dapat 8 markah. Purata 8 markah. Mediannya 6. Ya, maksudnya tengah-tengah 6 markah. Ya. Saya rasa kalau perhatikan berdasarkan grafik ini, modnya 5. Ya, modnya 5. Maksudnya yang dapat markah 16, 17, 18, 19 itu memang sangat kurang. Ya, memang sangat kurang. Dan sebenarnya ini tidak menghairankan kerana walaupun kuis itu saya tulis kuis tata bahasa menengah rendah, tapi sebenarnya apabila kita lihat semula, soalannya aras tinggi lah. Ya. Jadi untuk pengguna bahasa secara umum, sampai peringkat universiti, sampai siapa-siapa sahaja, ya, sebenarnya. Sebab soalan yang saya kemukakan ini sebenarnya semuanya berdasarkan kesalahan-kesalahan yang selalu cikgu perhatikan saban hari. Okay. Ini mungkin ada masalah sedikit sebab line tak berapa bagus, ya, tapi tak apa. Baik, cuba kita lihat, ya, kalau kita dapat lihat. Okey, tak apa. Okay. Baik. Saya stop share dulu. Okay. Kemudian seterusnya apa yang cikgu nak share ialah perbincangan lah, perbincangan. Okay. Cikgu akan share yang ini. Okay. Baik. Jadi sama-samalah kita berbincang tentang jawapan yang betul, ya. Kalau kita lihat yang pertama, soalan yang pertama, pilih ejaan yang tepat, ya. Stesen jana kuasa. Kita mesti tahu bahawa dalam bahasa Melayu, walaupun kita sentiasa sebut station, tapi sebenarnya apabila kita pinjam perkataan station dalam bahasa Melayu, okay, mungkin disebabkan oleh kesilapan penyusun kamus, ya, sebelum ini, ya, yang tidak menjadikannya station, tetapi memasukkannya sebagai station dalam kamus dewan, maka sampai hari inilah kita sebenarnya guna station sebagai yang betul. Ya, walaupun kita sentiasa sebut station, tetapi ini sebenarnya salah. Ya, jadi sebenarnya kalau kita nak ikutkan sebutan yang betul, sebutan betul sepatutnya station, ya, ataupun station dan bukannya station. Okay? Manakala untuk jana kuasa memang perlu dieja sebagai dua patah perkataan. Kerana jana kuasa ini sebenarnya merupakan satu rangkai kata. Ya, dia merupakan satu rangkai kata yang perlu dirangkaikan bersama-sama, tetapi jana boleh berdiri sendiri. Jana maksudnya generate. Ya, kuasa maksudnya power.
Ya, generate power. Power apa? Biasanya kita merujuk elektrik lah, ya, kuasa elektrik. Jadi jana boleh berdiri sendiri sebagai satu patah perkataan kerana perkataan jana memang wujud, dan kuasa juga boleh berdiri sebagai satu patah perkataan. Ya, jana maksudnya generate dalam bahasa Inggeris. Ya, kuasa pun boleh berdiri sendiri sebagai satu patah perkataan yang membawa maksud power. Maka apabila kedua-dua patah perkataan itu ada makna dan boleh berdiri sendiri, maka biasanya memang perkataan jana kuasa perlu dieja secara terpisah. Ya, perlu dieja secara terpisah. Begitu juga contoh yang lain seperti ambil, alih. Ya, ambil, alih, ambil boleh berdiri sendiri, alih boleh berdiri sendiri. Ya, baik. Jadi perkataan-perkataan yang apabila dirangkaikan bersama membawa satu maksud baharu, biasanya merujuk kata majmuk. Dan kata-kata majmuk seperti ini disebabkan tidak tersenarai sebagai 15 kata majmuk yang telah mantap ejaannya, maka ejaannya terpisah. Kita ada 15 kata majmuk yang telah mantap ejaannya. Okay? 15 kata majmuk yang telah mantap ejaannya sebagai satu perkataan yang dieja rapat. Ya, kita ada 15 kata majmuk. Cikgu pun tak dapat nak ingat kesemuanya di sini, ya, tetapi antaranya adalah seperti antarabangsa, okay, antarabangsa, beritahu, ya, suruhan jaya, Pesuruhjaya, warga negara, jawatan kuasa, setiausaha, warga negara, tanda tangan, sukarela, ya, dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Di sini cikgu hanya dapat menyenaraikan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, ada 5 lagi. Ya, ada 5 patah perkataan lagi. Jadi sebenarnya memang menjadi kerja rumah untuk murid-murid sekalian mencari yang selebihnya apa. Jadi sebenarnya sepatutnya hanya 15 kata majmuk ini yang ejaannya mesti dieja rapat. Ya, selebihnya itu sepatutnya dieja secara terpisah. Okay? Jadi oleh sebab itu, ejaan yang betul untuk stesen jana kuasa soalan yang pertama tadi itu, jawapannya sepatutnya ialah yang mana satu? Jawapannya sepatutnya ialah yang ketiga. Ya, jawapannya sepatutnya yang ketiga. Okay, iaitu okay, cikgu guna yang ini. Ini mana ya? Minta maaf, cikgu pun tak dapat guna yang ini. Okay, tak apa. Jadi ejaannya ialah yang ketiga. Stesen jana kuasa. Okay, stesen dan jana kuasa itu mesti dieja secara terpisah. Kemudian seterusnya untuk soalan yang kedua. Soalan yang kedua, ialah ultra ungu. Ultra ungu. Okay, mengapa ejaan ultra ungu? Okay, sebelum itu mungkin pelajar tak tahu juga ejaannya apa. Yang pertama, banyak orang salah eja ungu sebagai ungu. Ini salah. Malah ada juga yang sebut ungu sebagai unggu. Ya, unggu memang sama. Ya. Ejaan yang betul, ungu. Baik. Kemudian ultra ataupun ejaan sebutan yang lebih tepat tu sepatutnya ultra. Okay. Ultra
Ultra ni sebenarnya merupakan satu imbuhan. Ya, ultra ni sebenarnya merupakan satu imbuhan. Ya. Dan ultra ni dia memang tidak dapat berdiri sendiri sebab statusnya sebagai imbuhan. Apabila dia tidak dapat berdiri sendiri, sudah tentu kita tidak boleh eja ultra secara terpisah. Macam ni salah. Ya, kita juga tidak boleh eja ultra sebagai ultra sempang ungu. Sebab ultra sebenarnya bukan kata ganda. Ya, ultra ungu bukan kata ganda. Jadi tidak ada sebab mengapa kita memerlukan tanda sempang. Ultra ialah imbuhan seperti membaca. Kalau kita eja membaca macam ini, kita tidak eja membaca macam ini. Betul? Maka kita perlu eja ultra ungu macam ini. Okay? Jadi habis soalan yang kedua. Setakat ini harap-harap semua dapat mengikuti. Boleh? Baik. Seterusnya, yang ketiga tentang sandwich ataupun sandwich. Sandwich ialah makanan yang selalu kita makan. Lebih-lebih lagi sekarang dalam perintah kawalan pergerakan kita tak boleh pergi ke mana-mana. Kebanyakan daripada kita mungkin memang makan sandwich tiap hari lah. Ya. Jadi bagaimana kita eja sandwich dengan betul? Okay. Kalau ejaan dalam bahasa Inggeris macam ini, ya, ini ejaan dalam bahasa Inggeris. Ya, ejaan dalam bahasa Melayu apa? Ya, apabila bahasa Melayu meminjam perkataan-perkataan daripada bahasa lain, ya, contohnya daripada bahasa Inggeris, ya, maka kita akan meminjam ejaan itu dengan cara kita cuba mengekalkan maksudnya maintain ejaan asal seberapa banyak yang boleh. Baik, maksud saya ialah kalau S, bahasa Melayu pun kita sebut sandwich juga, memang S. Kita memang letak A, kita tak boleh tukar kepada E macam ini. Ya, kita kata, oh sandwich, S-E-N-W-I-C, salah. Ya. Kita mesti kekalkan ejaan asal, jadi S-A-N. Ya, dan kemudian bunyi perkataan D pun kita kekalkan kerana kehadiran D itu tidak menjejaskan apa-apa. Jadi kita tulis balik sun, S-A-N-D. Kemudian W-I, kalau W-I, we. Kalau W-I-C, which. Apabila kita eja S-A-N-D, W-I-C, which sebenarnya sudah cukup membawa bunyi yang kita hendak, iaitu sandwich. Ya, jadi kita tidak perlu ada H. Kita tidak perlu ada H. Lagipun dalam bahasa Melayu kita tidak eja CH. Ya, biasanya kita sampai C saja. Kalau ejaan lama kita ada cantik macam ini. Ini ejaan lama. Ejaan baru sekarang kita dah tak ada CH lagi dah. Ya, kita terus CAN saja. Ya, ya, cantik sekarang macam ini. Jadi dalam bahasa Melayu kalau dia pinjam sesuatu perkataan daripada bahasa yang lain, bahasa Melayu akan sentiasa cuba mengekalkan ejaan asal perkataan itu sejauh yang boleh supaya orang dapat kenal asalnya daripada perkataan apa. Cikgu beri contoh yang lain. Landscape. Ya, kalau bahasa Inggeris, landscape. Tapi dalam bahasa Melayu, L-A-N kita boleh kekal, D pun boleh kekal kerana tidak menjejaskan apa-apa. S memang kita kekal, tapi C perlu ditukar kepada K. Ya, dan kemudian kita eja A, kita tulis P. Dia akan menjadi landscape. Ya, kita tak boleh letak E, sebab kalau kita letak E, dia akan menjadi landscape. Sudah tentu kita tidak ada dia berbunyi landscape. Jadi landscape ialah yang paling dekat dengan bunyi asal dan juga ejaan asal landscape dalam bahasa Inggeris. Begitu juga kalau kita lihat satu lagi contoh yang cikgu berikan, hierarki. Hierarki, kalau ejaan asal hierarki ialah H-I-E-R-A-R-C-H-Y. Okay. Tapi dalam bahasa Melayu, kalau kita perhatikan,
H kita boleh kekalkan, I kita pun boleh kekalkan, E kita kekalkan pun tak ada masalah, ya. R kita kekalkan, A kita kekalkan, tak ada masalah, R pun kita kekalkan lagi, tak ada masalah. Tetapi apabila kita nak tulis key, kalau kita guna C, dia akan menjadi hierarki. Sudah tentu kita tidak mahu dia menjadi hierarki, maka kita tukar CHY ini saja kepada KI. Jadi ejaan yang betul untuk hierarki ialah HIERAR KI. Dan bukannya, ini betul ya, ini betul. Dan bukannya hierarki, ya, sebagaimana yang selalu disalah eja, ya, di eja salah macam ni. Baik, jadi ejaan yang betul untuk sandwich sebenarnya ialah SANDWIC. Okay, ini adalah yang betul. Ya, ini ialah yang betul, bukan adalah yang betul, ialah yang betul. Sandwich. Minta maaf, dia autocorrect ya, autocorrect. Tidak ada H. Kalau untuk bahasa Melayu, tidak ada H. Baik, kemudian seterusnya kita beralih kepada soalan yang semua orang akan rasa terkejut. Kenapa macam ni, kenapa macam ni? Okay. Sebenarnya walaupun kita sentiasa makan kuih bahulu, ya, dan kita pun sentiasa sebut bahulu, tetapi ejaannya ialah baulu. Ini ejaan yang betul. Dan sepatutnya kita sebut bahulu dan bukan bahulu. Tidak ada apa-apa penjelasan, kita cuma perlu terima ejaan betul, bahulu, tidak ada H. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kelima. Kalau kita lihat soalan yang kelima, pilih ayat yang tidak ada kesalahan ejaan. Cuba kita lihat yang pertama. Ya. Yang pertama. Ini. Okay. Di-emailkan. Okay. Di-emailkan. Ya. Memang kita mesti eja di sempang i sempang mailkan, ya. Kalau dalam bentuk aktif ejaannya adalah meng sempang i sempang mailkan. Itu ialah ejaan yang betul sebab kita hendak asingkan perkataan i itu sebagai satu huruf yang sangat penting di sini yang membawa maksud elektronik. Kalau katakan kita tidak asingkan i dan kita tulis macam ini, perhatikan apa yang akan terjadi. Seolah-olah kalau orang yang tidak pandai menyebut, dia akan sebut di-mailkan. Dia campur bahasa Inggeris. Okay? Kalau kita tulis meng-emailkan macam ini, dia mungkin orang akan salah sebut sebagai mengemailkan, juga salah. Jadi ini adalah ejaan yang salah. Ini adalah ejaan yang salah. Okay? Jadi kita perlu ingat ya, ejaan yang betul ialah di-emailkan. Jadi ayat yang pertama sebenarnya betul. Jadi jawapannya ialah yang pertama. Jawapannya ialah A. Okay? Manakala kita tengok yang lain itu salah apa? Baik. Kalau kita tengok lagi, yang lain itu salah apa? Kadangkala ejaan yang betul ialah rapat. Kadangkala. Okay. Itu cuma satu kesalahan. Kesalahan yang kedua, beristirahat. Beristirahat. Ini cikgu hendak pelajar lihat betul-betul ya. Beristirahat. Ya, beristirahat. Okay, bukan rehat. Okay, jadi ayat yang kedua ada dua kesalahan. Yang ketiga, saya memesan murtabak ayam. Memang kita sentiasa sebut murtabak. Kita pergi ke kedai mamak pun, kedai mamak dalam menunya dia pun tulis murtabak. Tetapi ejaan yang betul ialah martabak. Okay, ejaan yang betul ialah martabak. Bukan murtabak. Okay. Baik. Kemudian seterusnya, yang keempat pun ada dua kesalahan di sini. Kejohanan pingpong. Kalau ada sekolah yang ejaan pingpongnya macam ini, tahniah dan syabas, sekolah itu patut dipuji kerana memang betul, memang tepat sekali. Ejaan pingpong dieja sebagai satu patah perkataan. Okay. Kemudian seterusnya, untuk wushu, ejaan yang betul ialah macam ini. Dalam bahasa Melayu, kita tidak ada ejaan SH.
Untuk bunyi shh, kita mesti sebut, kita mesti eja SY. Ya. Jadi kita sebut wushu. Ya. Contoh yang lain, kita eja mesyuarat macam ini. Kita tidak eja mesyuarat macam ini. Mesyuarat. Ya. Ini salah. Ini salah. Okay. Yang betul, mesyuarat. Jadi oleh sebab itu, yang betul ialah WUSYU. Okay. Baik. Jadi oleh sebab itu, ketiga-tiga ayat itu ada kesalahan kecuali yang pertama itu tak ada, maka jawapannya ialah yang pertama. Baik. Kemudian seterusnya, kita sambung lagi ya. Kita sambung lagi. Soalan seterusnya. Maaf ya. Ini mana saya nak hilangkan dia. Okey, tak apa. Kita lihat dulu ya. Okey, yang keenam. Maaf, saya padamkannya dulu. Saya padamkan dulu ya. Note-nya. Erase dulu. Okay. Erase ini. Erase ini. Erase. Okay, baik. Saya teruskan. Okay, saya type balik lah. Okay. Kalau kita lihat soalan yang keenam, pilih ayat yang mengandungi kesalahan ejaan. Ya, saya pun silap ya, saya kurang satu perkataan yang di sana. Okay, yang mengandungi kesalahan ejaan. Okay, kita lihat yang pertama. Semua individu yang mengesyaki dirinya dijangkiti virus COVID-19 dikendaki melakukan kuarantin selama 14 hari secara sukarela. Ada tak kesalahan ejaan di sini? Semua betul, individu betul, mengesyaki betul, dijangkiti betul, virus betul, dikendaki betul, kuarantin betul, sukarela. Ejaan sukarela yang betul ialah macam ini. Okay. Jadi maksudnya yang pertama ini memang sudah mengandungi kesalahan ejaan. Okay. Sukarela yang betul, cantum. Jadi ini kalau murid-murid masih ingat tadi soalan pertama kan, soalan pertama lagi cikgu sudah senaraikan ada 10, ya sebenarnya ada 15. Ya. Daripada 15 tu salah satunya sukarela memang perlu dieja secara rapat. Ya. Dan kalau kita lihat yang kedua, Badan Bukan Kerajaan tersebut telah menghantar sepasukan sukarelawan. Sukarelawan. Memang betul. Sekiranya kita kata sukarela pisah, perhatikan peliknya dia akan menjadi macam ini. Ini yang salah. Ya. Kemudian kerja kesukarelawanan semakin kurang diminati oleh golongan belia pada masa ini, betul. Kerja kesukarelawanan maksudnya kerja-kerja yang meminta seseorang itu menjadi sukarelawan. Ya, kerja-kerja sukarelawan. Kerja-kerja yang berkaitan dengan sukarelawan, maka kerja kesukarelawanan. Okay, manakala kalau kita guna semangat mempunyai sikap sukarela, ya, sifat sukarela, maka kita kata semangat kesukarelaan. Pun betul. Ya, kesukarelawanan pun betul. Jadi yang salah itu hanya yang pertama, sukarela. Yang sepatutnya eja rapat. Soalan yang ketujuh, ya, pilih ejaan yang betul. Okay, kalau kita lihat yang pertama, agro pelancongan. Boleh tak siapa-siapa beritahu saya? Mengapa agro pelancongan salah? Mengapa kita tak boleh letak sempang untuk agro pelancongan? Sebab tadi cikgu sudah jelaskan, agro ialah imbuhan. Ya, kita ada banyak imbuhan pinjaman. Banyak imbuhan pinjaman. Ya. Imbuhan pinjaman kita, contohnya pra ialah imbuhan pinjaman.
ya, pasca, pro, ya, tata, maha, okay, eka, dwi, iko, apa lagi, anti, ya. Semua ini merupakan ejaan pinjaman. Apabila kita guna ejaan pinjaman, hidro, ya, outra, apabila kita menggunakan menggunakan imbuhan pinjaman, minta maaf, imbuhan ingat mesti terus rapat. Jadi contohnya kita kata prasejarah. Bahasa Inggeris kita sebut prehistoric. Kemudian kita sebut pasca ijazah, postgraduate. Kemudian kita kata proaktif, sangat aktif. Kemudian kita kata tata bahasa, memang tak ada sempang. Kita sebut maha guru, memang tak ada sempang. Kita kata eka bahasa, memang tak ada sempang. Kita kata dui tahunan, memang tidak ada sempang. Kita kata iko pelancongan, tak ada tanda sempang. Kita kata anti dadah pun tak ada tanda sempang. Kita kata hidroelektrik pun tak ada tanda sempang. Kita kata ultra apa tadi? Ultra ungu pun tidak ada tanda sempang. Jadi oleh sebab itu, agro pelancongan juga mesti dieja secara rapat. Itu ejaan yang betul. Baik. Kemudian yang kedua, makanan tengah hari. Ini ejaan yang selalunya orang salah. Ya. Tengah hari sepatutnya tengah satu perkataan, hari satu perkataan. Tengah hari bukan satu daripada kata masmuk yang tersenarai sebagai ejaan yang sudah mantap. Maka tengah mesti berdiri sendiri, hari berdiri sendiri, dua patah perkataan. Dan yang ketiga, Riza berkecimpung dalam kejuruteraan aero angkasa. Sekali lagi, aero ialah imbuhan. Oleh sebab aero ialah imbuhan, maka aero mesti eja rapat dengan angkasa. Ya. Baik, kemudian seterusnya, warga negara. Warga negara, ingat tak tadi tersenarai sebagai satu daripada 15 kata masmuk yang dieja rapat, maka warga negara mesti eja rapat. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan agro pelancongan salah, jadi yang pertama salah, yang kedua tengah hari salah, yang ketiga tu aero angkasa memang betul, dan yang keempat warga negara salah, sepatutnya rapat. Jadi maksudnya jawapannya ialah pilihan yang keberapa? Ketiga, betul. Okay. Baik. Kemudian seterusnya kita lihat soalan yang ke-8. Soalan yang ke-8 ini sama seperti tadi, ya. Pengimailan, sempang milan memang betul. Jadi ini betul. Tak ada masalah, ya. Tak ada masalah. Yang kedua, kereta api memang betul. Kereta api ialah kata masmuk yang perlu dieja pisah. Bukan tersenarai sebagai kata masmuk yang sudah mantap. Dan sejarawan, banyak orang ingat sejarawan ini salah. Sebenarnya sejarawan juga betul. Sebaliknya, kalau kita eja sejarawan, ini yang salah. Okay? Mungkin barangkali salah disebabkan sejarawan itu susah hendak disebut. Ya? Tapi sejarawan lebih mudah. Jadi ejaan sejarawan tidak ada H. Pembentongan ialah ejaan yang selalu silap. Sepatutnya bukan pembentongan, sepatutnya pembetongan. Okay? Tidak ada N. Peribahasa, bulat air kerana pembetong. Bulat manusia kerana muafakat. Ingat ejaan ini? Ingat peribahasa ini? Peribahasa ini maksudnya apa? Kita perlu bekerjasama. Ya, kita perlu sentiasa bermuafakat. Muafakat membawa. Ya. Baik. Kemudian seterusnya kita
sampai soalan yang ke-9 ya. Soalan ke-9 ini legenda. Ingat ya, tadi cikgu kata apa? Ejaan dalam bahasa Melayu akan sentiasa cuba mengekalkan ejaan bahasa sumber ataupun ejaan bahasa asal. Kalau bahasa asal, ejaannya legend. Ya, kalau bahasa Melayu kita tambah jadi dia menjadi legenda. Dan bukan legenda, ya, atau legenda. Okay. Kemudian seterusnya, kita lihat yang ke-10. Okay. Kalau kita lihat yang ke-10, pilih ayat yang betul. Yang ke-10 ini berkaitan dengan penggunaan imbuhan. Ya. Penggunaan imbuhan memper ini apabila dirangkaikan dengan kata dasar yang merupakan kata adjektif, maka kita tidak boleh tambahkan atau i di belakangnya. Okay? Tidak boleh diikuti akhiran i ataupun akhiran kan. Tak boleh. Okay? Jadi maksudnya di sini, kita mesti sebut memperbesar. Ya. Maka pasifnya diperbesar. Contoh, ya, kalau kita sebut memperindah, maka pasifnya diperindah. Kalau pasif diri pertama, perindah. Di sini kita sentiasa sebut, kita sentiasa memberikan, kita sentiasa berdoa, kita kata, saya berdoa semoga segala urusan dipermudah. Apabila ada seseorang itu ditimpa sesuatu kemalangan ataupun ditimpa perkara yang tidak baik, ya, maka kita sebut semoga urusan kalian dipermudahkan. Itu merupakan satu kesilapan sebab mudah ialah kata adjektif. Bagaimana kita tahu mudah adalah kata adjektif? Cikgu juga pernah mengajar murid-murid bagaimana mengenali sesuatu kata adjektif itu merupakan kata adjektif. Caranya mudah, kita tambah sangat di depan perkataan itu. Kalau setelah kita tambah sangat di depan perkataan itu dan frasa yang terbentuk itu membawa makna, maka kata itu ialah kata adjektif. Contoh, besar. Saya kata sangat besar. Ada maksud? Ada. Maka besar ialah kata adjektif. Indah, sangat indah. Ada maksud? Ada. Maka indah ialah kata adjektif. Kalau saya sebut hati, sangat hati. Ada maksud? Tak ada maksud. Maka hati bukan kata adjektif. Mudah, kita tambah sangat, sangat mudah. Ada maksud? Maka mudah ialah kata adjektif. Jadi kalau mudah adalah kata adjektif, kita mesti sebut dipermudah, mempermudah kalau dalam bentuk aktif. Okay. Jadi di sini jawapan yang permudah itu adalah yang ialah yang ketiga dan yang keempat. Saya berdoa semoga segala urusan kalian akan dipermudah atau semoga segala urusan kalian akan dipermudah. Jadi di sini ada dua pilihan. Kita perlu ingat kalau kita sebut semoga segala urusan kalian akan dipermudah, walaupun itu merupakan cara biasa kita sebut, tapi yang biasa tidak semestinya yang betul. Yang betul ialah saya berdoa semoga. Sebab kalau kita tak sebut saya berdoa semoga dan kita terus mula dengan semoga, cikgu hendak tanya, apakah subjek kepada ayat ini? Jelas nampak tidak ada subjek kalau kita tak sebut saya berdoa. Ya, semoga tidak boleh dijadikan sebagai subjek kepada ayat ini. Jadi yang betul ialah saya berdoa semoga ya segala urusan kalian dipermudah. Ini ialah yang betul. Okey, setakat ini baik, bolehkah kita teruskan dengan soalan yang ke-11. Soalan ke-11 kita cari kombinasi ejaan yang betul. Kalau kita lihat, tadi cikgu sudah sebut banyak perkataan, banyak imbuhan pinjaman. Anti ialah imbuhan pinjaman, pro ialah imbuhan pinjaman. Ya, maka
Kalau kita lihat anti dan pro, kedua-duanya ejaannya mesti rapat. Ya, jadi anti keganasan memang ejaannya macam ini, betul ya? Pro kerajaan memang ejaannya macam ini, pun betul. Anti Amerika adakah ejaannya macam ini? Tidak. Kerana apa? Huruf kecil, huruf besar tidak boleh dirapatkan macam itu. Jadi untuk rapatkan huruf kecil dengan huruf besar, kita letak satu jambatan. Jambatan itu ialah tanda sempang. Jadi ejaan yang betul ialah anti sempang Amerika. Okey, dan bukannya jarakkan. Ya. Kalau jarakkan maksudnya anti boleh berdiri sendiri, itu salah. Okey, dan proaktif memang ejaannya mesti rapat. Itu tidak menjadi masalah. Okey, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Jadi untuk soalan ini, pilihan jawapan yang betul ialah yang terakhir. Yang terakhir, ya, yang terakhir ini ya, ialah pilihan jawapannya. Baik, kemudian seterusnya kita sampai soalan yang ke-12. Kerajaan mengingatkan berkali-kali rakyat Malaysia agar duduk di rumah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Ya. Yang kedua, saya menjelaskan keputusan tersebut semula kerana mendapati bahawa sebilangan individu berasa keliru. Pilih ayat yang tidak gramatis, maksudnya ayat yang salah. Kalau kita lihat, yang pertama, kerajaan mengingatkan berkali-kali rakyat Malaysia, kita mengingatkan, mesti mengingatkan sesuatu. Kita tak dapat mengingatkan berkali-kali. Berkali-kali itu merupakan satu kata adverba, ya, yang sepatutnya diletakkan di belakang. Kerajaan mengingatkan rakyat Malaysia berkali-kali agar duduk di rumah sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Dan bukannya mengingatkan berkali-kali. Kerajaan mengingatkan apa? Oh, ataupun kerajaan mengingatkan siapa? Jawapannya, kerajaan mengingatkan rakyat Malaysia. Ya. Dan kita tak boleh kata kerajaan mengingatkan berkali-kali sebab berkali-kali tidak dapat diingatkan. Berkali-kali tidak boleh berfungsi sebagai objek kepada kata kerja transitif mengingatkan. Okay? Jadi, maksudnya di sini ialah kata kerja transitif mengingatkan, bahasa Inggerisnya remind, mesti terus diikuti kata nama yang berfungsi sebagai objek. Jadi mengingatkan apa? Mengingatkan kita, mengingatkan rakyat, mengingatkan perkara ini. Perkara itu, ya. Jadi dia mesti ada kata nama dan bukannya berkali-kali. Manakala yang kedua, saya menjelaskan betul keputusan tersebut semula, betul, itu memang tidak ada masalah. Yang menjadi salah apabila orang sebut saya menjelaskan semula perkara itu. Nah, kalau ditulis sebagai saya menjelaskan semula perkara itu, maka ini menjadi satu kesalahan. Ya. Menjelaskan tak dapat diikuti semula. Kita menjelaskan apa? Perkara itu atau menjelaskan semula? Kita menjelaskan perkara itu, jadi semula sepatutnya di hujung sekali. Ya, kalau kita letak di hujung, barulah dia menjadi betul. Okay? Baik. Kemudian seterusnya soalan yang ke-13, pilih ayat yang gramatis. Cikgu sudah ingatkan perkara ini banyak kali. Ya, ini merupakan perkembangan terkini. Di perkembangan ini pun telah bertahun-tahun, saya rasa ada sekurang-kurangnya 6-7 tahun. Ya, perkara ini telah pun diingat-ingatkan, tapi masih ada yang tidak cakna ya tentang perkara ini. Ya. Apabila kita nak sebut hal ini, ya, kita mesti sebut hal ini dan bukannya ini. Itu satu. Okay. Dan yang kedua, kita tak boleh sebut hal ini demikian kerana atau hal ini kerana, sebab kalau kita sebut hal ini
demikian kerana atau hal ini kerana, ayat ini ayat yang tergantung. Kerana kalau subjeknya hal ini, predikatnya demikian, ialah adverba, tak boleh berfungsi sebagai frasa, kerana pun tak boleh. Ya, kalau hal ini kerana pun salah. Jadi ayat ini menjadi tergantung kerana tidak dapat membentuk pola ayat FN tambah F apa dalam bahasa Melayu pun. Tak FN pun bukan, FK pun bukan, FS pun bukan, FA pun bukan. Tapi kalau kita sebut hal ini terjadi kerana, maka hal ini subjek terjadi frasa kerja, maka jelas FN tambah FK. Jadi yang betul ialah hal ini terjadi kerana. Ya. Kadang-kadang kita juga sebut hal ini dikatakan demikian kerana. Hal ini berlaku begini kerana. Yang penting hal ini perlu diikuti kata kerja sebelum kita sebut kerana dan sebagainya. Baik. Ini soalan yang ke-13. Soalan yang ke-14. Nyatakan subjek. Sini bahagian sintaksis ya. Baik. Nyatakan subjek bagi ayat lelaki yang disahkan positif virus COVID-19 itu langsung tidak mengalami sebarang simptom seperti sakit tekak, batuk dan sesak nafas. Okay. Baik, kalau kita lihat ayat ini, subjek ialah mestilah dari bahagian mana? Subjeknya mestilah dari sini, lelaki yang disahkan positif virus COVID-19 sampai itu. Ya, sampai itu ialah subjek. Ya. Apakah yang dialami oleh lelaki yang disahkan positif virus COVID-19 itu? Oh, langsung tidak mengalami sebarang simptom. Okay. Jadi bahagian subjek ialah lelaki yang disahkan positif virus COVID-19 itu, bukan lelaki ataupun tanpa itu. Ya. Baik, harap semua faham yang ini. Okay. Kemudian seterusnya, kalau kita lihat soalan yang ke-15 pula, nyatakan predikat. Anak kucing itu telah disambar oleh seekor elang. Anak kucing itu ialah subjek, predikatnya telah disambar oleh seekor elang. Yang ini saya rasa tidak menjadi masalah. Subjeknya anak kucing itu. Predikatnya telah disambar oleh seekor elang. Ya. Baik, saya rasa ini tidak menjadi masalah. Ya. Pelajar jangan terkeliru. Ya, ingat kalau dalam bentuk ayat pasif kita perlu aktifkannya dulu. Kepada seekor elang telah menyambar seekor anak kucing itu. Tidak. Kita tak perlu tukar ragam ayat itu aktif kepada pasif atau pasif kepada aktif. Ya, tak perlu. Kita kekalkan saja. Soalan yang ke-16 boleh dikatakan hampir semua tidak menjawab dengan betul, ya, kecuali beberapa orang sahaja yang betul. Jadi kalau kita lihat, Datuk menceritakan tentang kisah Pramerdeka dan kehidupan masyarakat pada zaman itu. Kesalahannya ialah menceritakan tentang. Ingat tak cikgu tadi kata apa? Kata kerja transitif mesti terus diikuti kata nama sebagai objek. Kata kerja transitif menceritakan mesti diikuti kata nama sebagai objek. Jadi kita tak boleh tulis menceritakan tentang sebab tentang ialah kata sendi nama. Awak menceritakan apa? Saya menceritakan tentang. Tak masuk akal. Awak menceritakan apa? Saya menceritakan kisah Pramerdeka dan kehidupan masyarakat. Jadi tidak ada tentang, menceritakan kisah, ya, Pramerdeka. Baik. Kecuali kalau kita guna perkataan bercerita, maka kita boleh dan wajib guna tentang apabila kita guna kata kerja tak transitif bercerita. Kalau kita kata bercerita tentang kisah, maka itu betul. Jadi ini jawapannya. Sama ada menceritakan kisah atau bercerita tentang kisah. Okay. Baik.
Soalan yang ke-17 lebih kepada sama ada belajar murid-murid memahami makna perkataan-perkataan itu. Individu yang perintah kawalan pergerakan dalam tempoh 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 ini boleh dipenjarakan. Kalau mengakuri, kata dasarnya ialah akur. Akur maksudnya patuh, ikut, setuju. Jadi kalau dia setuju, buat apa kita nak penjarakannya? Jadi mengakuri sudah tentu salah. Okay. Ingkar. Ingkar maksudnya tidak patuh. Ya, ingkar maksudnya tidak patuh. Tidak patuh. Ataupun enggan. Ya, enggan ikut. Jadi ingkar, mengingkari maksudnya tidak ikut ataupun enggan mematuhi, maka sudah tentu mengingkari ialah jawapannya. Mencanggahi ialah bercanggah dengan, ya, berlawanan dengan. Itu pun tak menepati maksudnya. Dan meragui itu maksudnya mengesyaki, menyangsi. Rasa sangsi atau ragu-ragu tentang sesuatu, itu sudah tentu tidak betul juga. Okay? Baik, seterusnya soalan yang ke-18. Sebarang pelanggaran perintah tersebut ialah kesalahan jenayah yang boleh dikenakan tindakan mengikut kanun keseksaan. Kalau kita perhatikan, pelanggaran perintah, soalan ini soalan kebat. Kita ada perkataan perlanggaran, kita juga ada perkataan pelanggaran. Pelanggaran berasal daripada perkataan berlanggar. Itu sebabnya dia menjadi perlanggaran. Manakala pelanggaran tidak ada R, berasal daripada perkataan melanggar. Sekarang cikgu hendak bertanya, apabila kita kata perintah kawalan pergerakan, adakah kita kata berlanggar dengan perintah ataupun kita kata melanggar perintah? Kalau kita kata berlanggar dengan perintah, maksudnya kita kata mesti betul-betul berlanggar, ya, macam kereta berlanggar. Ya. Jadi, sudah tentu kita tak kata berlanggar dengan perintah kawalan. Maka, kalau kita kata berlanggar dengan perintah, sudah tentu salah. Maka kita tak boleh kata perlanggaran perintah. Tapi kalau kita sebut melanggar disiplin, melanggar perintah, itu memang betul. Maka kita kata pelanggaran disiplin atau pelanggaran perintah. Okay. Jadi, yang betul ialah pelanggaran tidak ada R. Kemudian seterusnya, kita lihat kata pemberi ialah atau adalah. Soalannya kata kesalahan jenayah. Perkataan kesalahan itu ialah kata nama atau kata adjektif. Kata nama atau kata adjektif. Maaf ya, salah type. Ataupun kata adjektif. Yang mana satu? Sudah tentu kata nama. Salah satu cara kita mengenali kata nama ialah kita boleh letak kata bilangan. 3 kesalahan, 2 kesalahan, ya, 20 kesalahan. Kesalahan boleh didahului kata bilangan, maka kesalahan itu ialah kata nama. Kalau kita nak mengenali kata itu kata adjektif ataupun tidak, ingat tak cikgu kata letak sangat di depan. Sangat kesalahan. Memang tak betul. Jadi maksudnya di sini kesalahan ialah kata nama. Ya, kesalahan ialah kata nama. Kalau kesalahan kata nama, maka kita mesti guna kata pemberi ialah memang diikuti kata nama. Manakala adalah diikuti kata sendi nama ataupun kata adjektif. Betul? Jadi di sini jawapannya pelanggaran tidak ada R dan ialah kesalahan, bukan adalah kesalahan. Akhir sekali kita sampai soalan yang ke-20.
Anggota penguat kuasa telah ditempatkan di beberapa kawasan untuk memastikan perintah kawalan pergerakan yang mula berkuat kuasa pada hari ini dipatuhi. Ingat, kuat kuasa ialah kata majmuk. Boleh dikatakan, semua kata majmuk sepatutnya dieja terpisah kecuali 15 yang telah pun ditetapkan sebagai satu ejaan yang dirapatkan. Ya. 15 itu saja. Yang lain itu memang pisah. Jadi kuat kuasa memang pisah. Maka apabila kuat kuasa itu pisah, kalau menerima awalan seperti penguat kuasa, maka dia tetap pisah. Berkuat kuasa tetap pisah. Tetapi kalau kita kata penguat kuasaan ataupun menguat kuasakan, barulah dieja rapat. Ya, yang lain itu kalau awalan atau akhiran memang kekal pisah. Jadi jawapannya penguat kuasa betul, berkuat kuasa betul. Kalau kita rapatkan itu salah. Ya, jadi harap-harap daripada penjelasan yang diberikan oleh cikgu ini, maka murid-murid sekalian dan para pengguna bahasa dapat meningkatkan pengetahuan sendiri tentang cara kita mengeja sesuatu perkataan, cara kita memberikan imbuhan kepada suatu perkataan, dan cara kita mengenali subjek dan predikat yang mengelirukan dalam bahasa Melayu. Okay. Jadi nampaknya sehingga sini saja, ya sehingga sini saja perkongsian saya dengan kalian pada kali ini. Terima kasih.